Selamat sejahtera. Saya dari kumpulan 3. Nama saya Fong Ilok. Nombor ID PB23072 dari Seksyen 09G. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang topik 3 iaitu etika dan perabatan dalam masyarakat keberbagaian. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 3, iaitu pertama, Auni Afifah, yang kedua, Muhammad Haikal, yang ketiga, Muhammad Arifullah, yang keempat, Nur Sajirina, yang kelima adalah saya, Fong, yang keenam ialah Jambi. Objektif dalam topik 3 ini adalah memahami berbagai etika dan perabatan dalam pengembangan masyarakat keberbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya. Dalam topik ini, hasil pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat keberbagaian. Yang kedua, menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat keberbagaian. Seterusnya, saya akan membentangkan maksud etika dan peradaban. Maksud etika. Etika diiktirafkan sebagai prinsip moral atau nilai akhlak yang menjadi pegangan terhadap seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Dan maksud peradaban. Peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan terhadap sosial bagi sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Saya akan membentangkan tentang pembentukan etika. Terdapat 6 faktor pembentukan etika. Yang pertamanya adalah penempatan masyarakat. Yang kedua, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Yang ketiga, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Yang keempat, daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Yang kelima, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan tersendiri. Dan juga keenam, sistem kepercayaan dan agama. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan komponen etika dan peradaban. Terdapat 4 komponen etika dan peradaban, iaitu yang pertama, persekitaran geofizikal. Pada era pra-kolonial, kebanyakan masyarakat Melayu menetap di sekitar pedalaman dan juga kelompok besar yang menetap di kawasan berhampiran laut atau pinggir sungai. Corak kehidupan masyarakat Melayu dipengaruhi oleh kawasan penempatan. Aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu telah mempengaruhi cara hidup etnik tersebut kerana mempunyai sejarah, tradisi dan juga budaya yang berkait dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu merupakan sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka yang menjadi tempat laluan kapal perdagangan. Ini telah menyebabkan pergaulan dengan 2 peradaban besar iaitu China dan juga India melalui kegiatan perdagangan ini. Oleh itu, masyarakat yang mendiami persekitaran yang berbeza akan melahirkan perlakuan, pemikiran dan juga cara hidup yang berbeza. Yang kedua ialah masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah interaksi sosial yang sebahagian besar interaksinya berlaku dalam lingkungan sosial yang lahir daripada individu yang berada dalam kelompok tersebut. Penduduk Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan juga keturunan. Kumpulan terbesar rakyat Malaysia terdiri daripada 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan juga India. Selain itu, terdapat juga penduduk pribumi di semenanjung Malaysia yang merupakan orang asli. Contohnya seperti Negrito, Senoi dan juga Melayu Proto. Sabah mempunyai kumpulan etnik yang terdiri daripada pelbagai dialek dan budaya, contohnya Kadazan Dusun dan Bajau, manakala Bumiputera Sarawak terdiri daripada kaum Iban, Bidayuh, Melanau dan lain-lain. Dalam ekonomi dan pasaran, terdapat 4 garis masa, iaitu pertama, pada era pra-kolonial. Masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sama diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Yang kedua,
Pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lumbung biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Yang ketiga ialah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Yang terakhir ialah pada era pasca kolonial. Kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kelajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Dalam falsafah dan pemikiran terdapat dua, iaitu tradisional dan moden. Yang pertama, perspektif ini berpandangan maklumat telah ditentukan dan ditetapkan manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi maklumat tersebut. Ibn Khaldun berpendapat ilmu perlu integrasikan ilmu agama dan ilmu alat. Terdapat 3 tokoh diakui oleh sarjana barat, iaitu pertama, falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahir manusia di atas muka bumi ini. Yang kedua, Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. Yang ketiga ialah Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung, bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan mana sepanjang zaman. Yang kedua, falsafah dan pemikiran iaitu perspektif ini berpandangan manusia berhak menentukan maklumat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi maklumat tersebut. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Permulaan proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka melalui aktiviti perkahwinan dan perdagangan. Melalui proses tersebut, terbentuk interaksi peringkat tamadun seperti interaksi dalam lingkungan budaya yang sama. Ia merujuk kepada hubungan satu budaya dalam sesuatu kaum. Sebagai contoh, orang Melayu mempunyai pelbagai etnis iaitu orang Jawa, Banjar, Bugis, Mandailing dan sebagainya. Orang Cina pula Hakka, Cantonese, Hainan, Teochew dan sebagainya. Orang India seperti Malayalam, Punjabi dan sebagainya. Dengan mempunyai pelbagai etnis, ia akan mempamerkan kepelbagaian budaya dan adat Islam keturunan. Pegangan agama, setiap etnis tersebut mungkin berbeza tapi dari segi budaya tetap sama. Sebagai contoh, golongan masyarakat Hindu di India Utara menerima unsur-unsur keislaman dalam budaya berpakaian, pemakanan dan seni bina. Begitu juga masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk seni bina, muzik, pemakanan dan gaya hidup masyarakat Hindu. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka, lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik. Pada suatu ketika dahulu, Melaka digelarkan sebagai the Venice of the East. Terdapat 4 aspek utama yang menjadi lambang pertemuan masyarakat pelbagai etnik, iaitu yang pertama, pemerintahan. Perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam. Pemerintahan tersebut dilakukan secara diplomasi dan terbuka, iaitu mementingkan keharmonian kaum. Yang kedua, perdagangan. Undang-Undang Laut Melaka bertujuan bagi menjaga keselamatan Laut Melaka. Laksamana Melaka juga memainkan peranan yang penting dalam pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap. Yang ketiga pula, kependudukan. Zaman pluraliti akibat penghijrahan pendagang daripada Arab, China, India dan negara lain yang menyebabkan mereka ingin berhijrah ke Melaka. Bebas berdagang dan berinteraksi menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Wujud masyarakat baru dan menyebabkan wujud masyarakat baru. Yang keempat pula, kepelbagaian budaya
Melaka sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya. Ini menyebabkan pedagang-pedagang tersebut ingin menghijrah ke Melaka. Pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya dengan budaya alam Melayu. Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Tujuan British ke alam Melayu adalah berdasarkan konsep 3G iaitu Gold, Glory and Gospel. Pada abad 15 Masihi, berlakunya pemisahan antara agama dan sains yang berlaku di Eropah yang dinamakan Rock of Age, Science and Religion in the Fullness of Life. Dasar pemisahan agama dengan negara diteruskan oleh British di tanah Melayu semasa British menguasai pentadbiran negara. Sultan pula hanya menjaga hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Hal ini kerana agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat oleh masyarakat. Sains pula dianggap sebagai bersifat sarwa jagat iaitu menyatukan manusia dengan kefahaman yang sama. Pengenalan kepada sistem pentadbiran berdasarkan penagihan kuasa iaitu antara kehakiman, eksekutif dan perundangan. Warisan dan pendigitalan sejagat. Menurut Jabatan Warisan Negara, warisan ialah sesuatu yang diterima secara turun-temurun daripada satu generasi ke satu generasi. Menurut Kamus Dewan pula, warisan bermaksud harta peninggalan, harta pusaka, sesuatu yang turun-temurun atau peninggalan. Maksud pendigitalan sejagat. Menurut Kamus Dewan, pendigitalan ialah proses. Menurut portal Kementerian Komunikasi, pendigitalan ialah proses mengambil bahan-bahan analog dan objek fizikal yang menjadikannya dalam bahan digital. Pendigitalan sejagat merupakan satu proses untuk menukarkan format sumber ilmu dan maklumat dalam bentuk bercetak atau analog kepada bentuk digital supaya ianya dapat disimpan, mudah dikesan dan didapati semula serta dapat diedarkan secara elektronik. Jenis-jenis warisan. Warisan terbagi kepada dua, iaitu warisan ketara dan warisan tidak ketara. Warisan ketara ialah sesuatu yang kekal dilihat dan dipegang sama ada statik atau mudah alih. Statik merujuk kepada tapak tanah bersejarah, monumen, bangunan atau sesuatu yang kekal dan tidak boleh dipindahkan. Contohnya lembah bujang dan mahkamah suri. Mudah alih pula merupakan artifak-artifak bahan budaya yang boleh dipindahkan seperti batu nisan, tekstil dan ukiran kayu. Warisan tidak ketara pula atau warisan tidak nyata bermaksud ilmu dan kepakaran yang ditafsir melalui tradisi lisan, nilai-nilai adat dan budaya, bahasa dan persuratan. Contohnya seni persembahan, seni tampak, seni perubatan tradisional, sukan dan permainan.